Nabi Muhammad kan, tak bergerak lagi ni. Lepas ni baru kita jumpa dengan khataman nubuwah. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kathul lihyati situ masih lagi menceritakan tentang sifat fizikal yang ada pada tubuh badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kathul lihyati dalam kitab Kathal lihyati, jadi boleh baca dua-dua wajah, tak ada masalah, bil dhammah ataupun bil fathah. Kathul lihyati ataupun Kathal lihyati. Sahlal khaddaini dhali'al fami ashnaba muflajal athnani daqiqal masrubati ka'an 'unuqu jidum yati fi safa'il fiddati. Hadis ni dia kata apa? Kasul lihyati, janggut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tebal. Janggut dia tebal. Dan kita dah cakap dah sebelum ni, kita dah bagi tahu dah kepada tuan-tuan. Sebelum ni hadis ni dah banyak dah cerita pasal rupa paras Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang keturunan daripada orang Arab ni memang janggut depa tebal-tebal. Macam mana yang kita duk kata dah, sahabat-sahabat kita kan, umur 19 tu tak ada tempat dah bulu nak tumbuh kat muka dia kan. Tak payah duk pakai apa dah. Kalau kita duduk sini bubuh macam-macam, minyak buang tak buang semua bubuh. Tapi duk macam ni juga, bukan tak teringin. Kalau boleh tu nak macam mereka jugalah kan, boleh ikut sunnah Rasulullah SAW. Cuma tu macam-macam lah, pergi ambil dekat Tok Bomo lah apa lah, mereka suruh buh minyak lenga campur dengan apa ikan apa tu. Tok Bomo tu dia buat lah kan. Dia kata orang India banyak lah ambil kat dia kan, yang mana yang tak ada bulu dada pun pergi duk bubuh penuh, tumbuh bulu dada. Kita ambil bubuh sikit, naik 3 orat 4 orat, tak larat nak buah dah kan. Dah lah bau, bukan bau wangi sangat, bau satu macamnya minyak lenga. Tapi macam tu Nabi Muhammad SAW ni, dia punya janggut dia kasul lihyati, cukup tebal. Jadi kalau orang yang ada janggut tebal ni, alhamdulillah lah kan. Jadi cuma nak ambil semayang tu kena jagalah kan. Nabi ni walaupun janggut dia tebal, dia jaga di sisi, dia jaga sungguh Nabi Muhammad dengan perwatakan yang ada. Sahalal khaddain, kemudian kedua-dua pipinya mulus. Dalam kitab kita tulis mulus, sebenarnya kedua-dua pipinya rata dan juga mendatar, bukan jenis kembang kan. Hak jenis kembang sini, dia kembang juga kat lain. Jadi Nabi Muhammad SAW ni, dia jenis tubuh badan dia pun kita dah mengaji, dia sederhana, kecil saja tubuh badan dia, maintain. Perut potongan pun potong sini ke, dia potongan dia pun potongan yang cantik. Mana kata Nabi Muhammad ni bukan jenis had perut ke hadapan, bukan jenis mengandung tak keluar anak kan, mengandung saja cukup 9 bulan lebih, kadang-kadang tu lebih pada 9 bulan kan, anak tak keluar-keluar. Jadi Nabi Muhammad dah, jadi pipi dia ni mendatar ataupun rata. Sahlal khaddai dhali'al fami, lagi pula mulutnya lebar. Mulut Nabi Muhammad SAW lebar. Kita dah cakap dah, baru ni ada dah hadis sebelum ni. Mulut dia walaupun lebar sesuai dengan muka dia. Ada setengah orang lebar, bila senyum sampai ke telinga tu kadang-kadang kita tengok tak sesuai. Tapi mulut Nabi Muhammad, dia lebar pun dia sesuai dengan muka dia. Ashnaba ni gigi dia jarang. Tapi dalam setengah daripada nuskha, ataupun kita tengok nuskha asal dia tu, dalam kitab yang asal tu tak ada perkataan ashnaba ni. Mungkin semasa mereka tulis kitab ni, tobok kan, mereka karang kitab ni, mungkin termasuk perkataan ni ashnaba ni. Dalam asal dia tu tak ada, dalam kitab Arab dia tu tak ada perkataan ashnaba ni. Muflajal asnani, giginya agak jarang namun teratur rapi. Muflajal asnani, gigi dia jarang sikit. Gigi Nabi Muhammad SAW belah depan ni dia terbuka sikit, dia ada renggang-renggang sikit, tapi bukan renggang sampai nampak macam pagang tak sudah kan. Tak, mana kata bukan jauh lah, renggang sikit-sikit saja kan gigi Nabi Muhammad. Tapi tengok giginya agak jarang namun teratur rapi. Tapi sama rata lah.
walaupun renggang sikit-sikit. Setengah orang renggang dah sikit-sikit nak nampak nak sama dah dengan Nabi kan. Balik duk tengok kot cermin sakit tilik, gigi aku nak dekat dah sama dengan Nabi. Tengok-tengok berselerak kan. Dia susunan dia tu duduk berselerak. Tak sama. Jadi Nabi ni walaupun renggang dia sama rata mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala bagi kelebihan pada Nabi Muhammad ni cukup besar kan. Kemudian daqiqal masrubah. Daqiqal masrubah ni bulu dadanya halus. Tengok perkataan bahasa Arab masrubah. Satu perkataan saja membawa maksud bulu dada. Bulu dada dia halus. Bulu Nabi kita rasa banyak kali dah duk sebut pasal bulu dada Nabi ni kan. Mana kata bulu dada Nabi ni tak kerah apa tali tangsi apa dak lah yang kita kadang-kadang tengok tu. Setengah orang tu punya kerah tu ada. Nabi Muhammad ni bulu dada dia dalam hadis ni dia sebut lebat, tapi dalam masa sama halus cantik. Kita tengok tu cantik. Kalau kita boleh bayangkanlah kan. Tapi macam mana kita nak Allahu Akbar kan. Sahabat dia letak semua hadis-hadis ni nak menggambarkan betapa fizikal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni cukup istimewa yang Allah bagi kat dia kan. Ada bulu dada dia masrubah. Sagi dia cerita lagi sebelum ni pada daripada bulu dada ni sampai ke perut ada bulu. Atas perut tak ada, cuma ada satu garisan, nampak macam satu garisan. Kemudian ada lagi dikata apa, ka'anna unuqahu jidu dumyatin fi safa'il fiddati. Lehernya indah, tegak dan kuat. Leher Nabi Muhammad SAW ni jenis jinjang sikit. Dia jenis panjang sikit. Bukan kata jenis apa? Jenis tak ada tengkok tu kan. Kadang-kadang orang bertubuh sikit tu. Tengok tengkok pun tak nampak rapat dah. Dia pakai berapa tak tahu lah kan. Rim alloy berapa punya berat kan. Jadi nampak rapat dah. Mungkin saiz 19 ke. Dia pakai rim kan. Jadi nampak rapat antara magat dengan tu. Jadi Nabi Muhammad ni dia nampak dia punya tengkok dia nampak apa tu jinjang. Nampak cantik lah kalau kita tengok ni. Lehernya indah, tegak dan kuat. Mu'tadil khalqi badinal mutamassika sawabul baqni was sadri. Arid as-sadri ba'ida ma baina mankibayhi dakhma al-qaradis. Benda yang sopa lagi. Anwarul mutajarradi mawsulatu ma baina al-labbati was-surrati bi-sya'rin tajri kal-khatti 'ariyat ad-dayn wal-batni mimma siwa dhalika ash'ur adh-dhira'aini wal-mankibaini wa 'ali as-sadri. Kita baca cepatlah sebab benda yang dah cerita dah sebelum ni. Bentuk tubuhnya sederhana. Bentuk tubuh badan Nabi Muhammad SAW sederhana. Badannya berisi seimbang, perut dan dadanya sama rata. Ini macam kita katalah, perut dan juga dada Nabi Muhammad sama rata. Bukan jenis mengandung tak beranaknya. Dadanya lebar. Dada Nabi Muhammad SAW baina mankibaini lebar. Dada jenis dada bidang. Kedua-dua bahunya bidang dan tulang sendinya besar. Bahagian badannya yang tidak ditumbuhi rambut kelihatan bersih bercahaya. Hadis yang kita kata badan Nabi Muhammad SAW bukan jenis yang tumbuh bulu penuh ni. Ada setengah sahabat kita tengok kadang-kadang kan, sahabat kita pun biasalah mereka kadang-kadang tu mandi kat pondok kan, pakai baju tak pakai lah. Siapa mandi pakai baju tu alim sangat. Tekan mandi pakai jubah dan sebagainya kan. Jadi kita tengok tu kadang-kadang tubuh badan ni pun sampai ke atas-atas apa, lengan ni pun penuh bulu kan. Jadi Nabi Muhammad SAW walaupun ada bulu di dada, tapi kat tempat-tempat lain tak ada. Atas belakang semua tak ada. Bukan jenis kata tumbuh bulu kan. Kita duk kata Nabi Muhammad dengan ada dia punya apa, janggut yang lebat ni, jenis badan penuh berbulu, boleh tertukar dengan benda sebelah tu, tak lah mana kata kan. Dia ada cantik yang tersusun rapi kan. Dia nampak macam satu jalur garisan. Jadi kau belah-belah tepi ni semua tak ada. Belah-belah tepi apa, atas bau-bau apa ni. Tapi kawan-kawan kita kadang-kadang tu yang jenis yang memang hormon terlajak lebih tu kan. Orang panggil hormon testosteron apa, yang terlajak lebih tu kan. Sampai naik habis semua belah-belah ni kan. Tak apalah. Jangan duduk kata apa kat mereka lah. Biarlah, tak ada masalah itu. Cuma Nabi Muhammad dia tak ada. Nabi Muhammad SAW dia hanya pada dada dia sampai ke perut dia tu pun satu garisan yang lurus saja.
Bahagian badannya yang tidak ditumbuhi rambut kelihatan bersih bercahaya. Lagi pula badan Nabi Muhammad bila kata tak ada bulu ni nampak bersih dan bercahaya. Yang ni yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kat dia. Dari pangkal leher sampai ke pusat. Bulu dia tu tumbuh daripada pangkal leher ni sampai ke pusat. Bulu yang tebal tumbuh seperti garisan. Tengok hadis tadi dia kata bulu dadanya tu halus. Jadi kat sini dia kata tebal. Jadi beza dia tebal tapi bulu tu halus-halus. Dan ada pun orang kita ke? Bukan orang kita dah juga kan. Mana kata yang kita duk tengok kadang-kadang yang duk tebak roti canai dan sebagainya. Dah senanglah kata. Kan? Jadi bulu depa tu kasar dan tebal. Walaupun tebal kasar. Nabi Muhammad tebal tapi halus. Kan? Saya duk cerita pasal itu lan lah nak makan orang. Tak lah. Lan tahu ke? Bukan nama orang. Lan tahu ke? Nah. Saya ingat kita seorang daripada ingat nama orang pula. Tak. Kedua-dua puting susu dan perutnya bersih. Kedua-dua puting susu Nabi Muhammad SAW ni bersih. Mana kata kat dia punya tu kita nak sebut pun malu kan, tapi tak apa, tak ada masalah. Mana kata kat dia punya putih susu tu sama dengan kitab kan, senang. Putih susu dia tu tak ada bulu dah, tak tumbuh bulu. Bersih saja. Dan perutnya bersih. Itu yang kita kata tu, perut Nabi Muhammad SAW ni ada satu garisan. Dia menyerupai nampak macam satu garisan je. Bukan kata naik tu berselerak kat perut ni. Tak. Bulu tu tak berselerak kat perut ni. Dia naik nampak macam satu garisan yang cantik. Bulu dada dia lepas tu straight turun sampai ke pusat dia tu. Dalam satu garisan yang lurus dan juga cantik. Kedua-dua bahu dan dada bahagian atas berbulu halus. Okey, terus kita nak cepat ni. Kalau boleh kita habis dengan hadis ni sampai kita masuk khatamul nubuwah, ada sikit lagi. Kemudian kata dia lagi tawil az-zandain rahbar rahati syasnul kaffain wal qadamain. Syasnul ataupun syasnal kaffain, boleh baca dua-dua wajah. Syasnal kaffain wa qadamain sa'ilal atrafi khumsan al-akhmasain masihal qadamain yanbu anhum al-ma'u. Kedua-dua ruas tulang tangannya panjang. Yang ni apa orang panggil? Hasta dia tu. Hasta Nabi Muhammad ni memang panjang sikit. Hatu kalau kita mengaji dalam kitab, kalau kita try buka dalam kitab I'anatul Talibin, kitab fiqh, kadang-kadang ada juga, dan ada juga dalam kitab-kitab Jawi kita. Kalau kita nak cek apa tu ayat tu sama ada cukup qalah ataupun tak cukup qalah tu, kita boleh tengok dengan hasta kita ni. Dia tulis tengok dengan hasta, mana kata bukan hasta kita, hasta orang Arab. Hasta orang Arab ni dia panjang sikit, lebih kurang sejengkal setengah, 2 jengkal ni. Lebih kurang ni sini. Ni satu hasta depa. Kan? Yang ni satu hasta orang Arab. Kalau kita dok kira dengan hasta kita ni tak cukup 2 kolah lagi. Yang tu kena tengok pula lah. Sebab dalam kitab fiqh pula. Telapak kakinya lebar. Tapak kaki Nabi Muhammad SAW adalah lebar. Kedua-dua telapak tangan dan kakinya terasa tebal. Hadis yang kita bagi tahu dah dulu. Walaupun tapak kaki Nabi Muhammad SAW dia tebal, tapi kulit dia tu halus. Hadis lepas sebelum ni dah sebut dah. Tebal dia punya tapak kaki dia tu, tapi kulit dia tu halus. Kadang-kadang kulit kita ni kulit yang tebal, tapak kaki halus, apa tu nipis ya. Kulit tu merekah kan, tebal ya. Itu. Tapi Nabi Muhammad SAW ni kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi dekat dia, tapak kaki dia ni tebal tapi kulit dia tu halus. Tengok dia kata apa lagi. Dan jari-jarinya panjang. Okey. Lekukan telapak kaki bahagian tengah tidak menyentuh tanah. Dia ada lekuk kaki dia. Betul tak betul? Orang apa tu orang panggil apa? Orang yang tak ada tapak kaki, orang panggil apa, kaki itik ke? Yang sama rata tu, dia tak ada lekuk kat kaki. Sehari balik boleh cek lah no. Kalau nak cek lah pun tak apa, macam tu. Dia ada lubang. Boleh cek lah sahabat kita, dia cek dia ada lubang, tak ada masalah. Jadi Nabi Muhammad dia ada lekuk kat bawah tu. Orang kata kalau kaki yang tak ada lekuk ni, kaki itik ni orang panggil, dia pun tak boleh masuk askar. Betul tak? Betul ke? Memang betul pun. Sebab dalam kajian orang bagi tahu kat kita, sebab kita pun duduk biasalah duduk dalam wataniah lah kan.
walaupun tak jadi askar, duduk masuklah wataniah tu sebab ada allowance, jadi masuklah juga. Jadi depa kata kalau nak pergi rekrut tu depa pilih dulu, depa tengok kalau kaki hak jenis sama rata tak boleh nak masuk. Sebab apa? Sebab depa bila mana kata berdiri tengah panas buat pembarisan, orang yang cepat pitam, orang yang kaki dia sama rata. Jadi mana kata ada satulah kecacatan dia kan, pada kaki yang sama rata lah. Tak kata macam tu lah, tak cacat mana lah. Mana kata Nabi Muhammad ni dia ada lekukan bawah kaki tu yang tidak menyentuh tanah. Kedua-dua kakinya halus sehingga air tidak melekat di kulit kakinya. Tengok kulit kaki dia halus sampai air tak lekat. Iza zala qul'an yakhtu takaffiyan wa yamshi hawnan زريعا مشيت إذا مشى كأنما ينحت من صبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه يبدو من لقي بالسلام. Apabila Rasulullah SAW kakinya diangkat dengan kesungguhan, beliau melangkah dengan mantap dan berjalan dengan tenang dan juga tawaduk. Ni hadis ni dia ceritalah, hak lepas pun dah cerita dah benda-benda yang serupa ni. Kita nak cepat hari ni. Jika beliau berjalan pergerakannya cepat, kita dah biasa syarah dah sebelum ni, seolah-olah beliau sedang turun ke tempat yang rendah. Cara Nabi Muhammad berjalan, dia berjalan seolah-olah nak turun daripada tempat yang tinggi. Sebelum hadis ni dah bagi tahu dah. Apabila dipanggil, beliau akan memalingkan kedua-dua bahunya serentak. Dan jenis Nabi Muhammad SAW, kalau orang panggil, dia paling terus badan dia. Dan sebelum ni pun kita bagi tahu dah, kata kalau Nabi Muhammad ni jenis dia duduk orang yang jenis, kalau bukan orang yang jenis takabur. Mana kata dia? Sebab apa? Kalau ulama dia kata, ulama sifatkan kalau orang yang jenis orang panggil, orang sebut, orang nak minta satu pertolongan, dia jenis paling pala saja. Orang ni antara orang yang boleh kita tengok orang yang jenis takabur. Yang tu. Kadang-kadang kita tengok orang-orang yang ada pangkat yang lebih besar pada kita, selalunya al-gharib kan. Sekadar kita panggil yang mesti dia kalih kepala saja kan. Jenis paling apa dia? Anak apa? Macam tu kan. Tapi Nabi Muhammad dah, dia kalih semua sekali. Okey. Pandangan matanya terarah ke bawah. Beliau menunduk kepala menatap bumi lebih lama daripada memandang ke langit. Ni cara Nabi Muhammad menunjukkan sifat tawaduk dia. Dia berjalan pun dia lebih banyak tengok ke bumi, dia tak bukan tengok ke arah langit ataupun ke arah atas. Sebab apa? Kalau kita tengok ke sekeliling ni, menjadi mata kita ni akan lebih banyak menanggung dosa daripada pandangan dia kan. Kalau dia duk tengok keliling mata, macam kita kadang-kadang duk jalan sambil-sambil duk tengok keliling mata, maka saya nampaklah benda-benda yang orang lain buat tu, benda yang aib tu. Dan kadang-kadang kita tengok aurat orang lain dan sebagainya. Nabi Muhammad ni jalan, dia jalan macam menunduk dan dia lebih terarah ke depan. Dia tengok ke arah depan, tempat jalan itu, tempat dia nak pijak tu. Dengan sebab dia nak jaga mata dia daripada tengok benda-benda yang tidak dibenarkan oleh syarak. Tapi kadang-kadang dalam bab lain lah, Nabi Muhammad kadang-kadang dia tengok, apabila dia tengok ke langit lama sikit tu, saya tahulah para sahabat dan para isteri dia bahawasanya wahyu sedang turun daripada malaikat Jibril alaihissalam. Adalah hadis, setengah-setengah hadis dia tu. Kadang-kadang dia berhenti, dia tengok atas lama, dia tenung. Rupa-rupanya malaikat Jibril alaihissalam nak menyampaikan wahyu kepada dia. Apabila ada sahabat berjalan, Rasulullah akan berjalan di belakang. Apabila bertemu dengan orang lain, beliau akan terlebih dahulu memberi salam. Yang sifat Nabi Muhammad SAW. Dia jumpa siapa-siapa pun, dia orang pertama yang akan bagi salam. Sehingga kan setengah daripada hadis riwayat lain, sahabat-sahabat tak pernah pun payah nak jumpa yang sahabat boleh bagi salam dulu kepada Nabi Muhammad SAW. Hatta Nabi Muhammad kalau jumpa budak-budak sekalipun, dia yang akan mendahului salam. Yang tu sifat yang ada pada Nabi Muhammad. Rupa-rupanya kalau kita tengok syarah sikit daripada kitab ni, dalam Mawahib, kitab Mawahib, dia kata orang yang bagi salam dulu itu menunjukkan bahawa sifat keegoan dia tu rendah, sifat takabur dia tu kurang ataupun tak ada langsung sifat takabur dia. Jadi kadang-kadang kita ni ada juga jenis perangai jenis nak tunggu orang lain bagi salam kan. Walaupun yang wajib itu jawab salam, tetapi sunnah kita bagi salam itu pahala dia lebih besar daripada yang kita jawab salam. Sebab apa? Dengan sebab kita tabi'us sunnah. Yang tu dalam syarah dia bagi tahu.
Apabila kita bagi salam kepada orang, pahala bagi salam itu lebih besar daripada pahala orang yang menjawabnya. Hadis yang ke-9, kita terus. daripada Jabir bin Samurah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhali'al fami ashkal al-'ainain manhus al-'aqiba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang mempunyai mulut yang lebar, bermata lebar dan bertumit nipis. Okey, yang ni tak payah syarahlah. Kemudian qala Syu'bah qultu li Simakin ma dhali'ul fami. Kemudian Syu'bah pun dia bertanya kepada Simak, apakah itu yang dimasukkan dengan mulut yang lebar? Beliau menjawab, qala wasi'ul fami. Apakah yang dimasukkan mulut lebar itu? Qala wasi'ul fami. Qultu ma ashkal al-'ainain? Qala tawilu syaqqil 'ainain. Qultu ma manhusul 'aqibi? Qala qalilul lahmil 'aqibi. Syu'bah berkata, aku bertanya kepada Simak, apakah yang dimasukkan dengan mulut yang lebar? Tanya kepada Simak, apakah yang dimasukkan dengan mulut lebar? Sebab dia sebut atas tadi mulut Nabi ini lebar. Beliau menjawab, bentuk mulutnya besar, iaitu seimbang dengan bentuk wajahnya. Yang ini kita bagi tahu dah tadi. Aku bertanya, apakah yang dimasukkan dengan bermata lebar? Dalam hadis ni bagi tahu mata Nabi ini lebar. Maka Simak menjawab, belahan matanya yang panjang. Buka mata dia tu panjang, belahan mata Nabi Muhammad SAW tu lebih panjang. Kemudian hadis yang 10. Dan lagi boleh kot. Masih lagi fasa yang orang tengok ni, alhamdulillah masih lagi dalam fasa yang pertama. Kan kita bagi tahu dah ada 4 fasa kan. Para penceramah ni dia ada 4 fasa. Fasa yang pertama, fasa yang orang boleh bagi komitmen. Mana kata tengok ni alhamdulillah kita tengok hari ni semua masih lagi dalam fasa pertama kan. Masih lagi boleh nampak lah ustaz dia cakap ni. Takut masa yang fasa yang kedua sekali mata dah kabur dah kan. Tak berapa nak nampak, dah nampak. Nak nampak tak nampak ya kan. Nak kena pakai spek dan sebagainya. Fasa yang kedua. Masuk fasa ketiga tu kita risau dah. Ni tak masuk lagi fasa ketiga. Kita pergi lagi. InsyaAllah kita nak habis sikit hadis ni sampai boleh ke? Boleh ke no? Kita lepas ni kita nak masuk khataman nubuwah. Jabir bin Samurah berkata hadis yang ke-10, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatin idhiyan wa alaihi hullatul hamra faja'altu anzuru ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila al-qamari falwa'indi ahsanu min al-qamari. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jabir kata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam yang diterangi bulan purnama. Pada malam mana bulan malam itu diterangi oleh bulan yang penuh lah, bulan purnama. Pada waktu itu beliau memakai pakaian berwarna merah. Ini kita bagi tahu lah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia pakai baju warna merah, tapi dalam hadis ni dia melarang pakai baju warna merah yang betul-betul merah. Dalam hadis ni kalau kita buka kitab syarah dia, ada yang menunjukkan bahawa merah yang Nabi pakai ini ke arah keorenan. Betul ke sebut? Arah oren sikit. Merah nak oren sikit lah, macam tu maksud dia kan? Bukan kata merah terang menderang macam mana hal mereka dia pakai tu. Pergi apa? Contoh perhimpunan tu kan, mereka dia pakai terang tu dah. Ada satu daripada hadis ni mana kata tak boleh pakai baju warna yang terang macam tu, warna merah tu. Nabi tak bagi. Dalam hadis ni dan setengah pula syarah kata baju yang Nabi pakai ni dia turun warna dah, bukan warna yang terang, luntur sikit. Warna merah tu kalau kita tengok buka dalam syarah. Dan aku memandang beliau dan bulan silih berganti. Bila dia tengok Nabi Muhammad, dia tengok dengan bulan yang penuh tu, dia duduk tengok, kata lebih kurang, dia kata. Maka menurutku beliau ni, Nabi Muhammad SAW lebih indah daripada bulan purnama. Dia nak buat perumpamaan Nabi dengan bulan, tapi dia kata dok, Nabi lebih indah daripada bulan yang purnama. Yang tu dia Nabi. Dia nak buat syabbah. Kalau kita mengaji, kita pergi bab balaghah sikit, dia ada musyabbah bih wajah syabah. Kan? Musyabbah ni Nabi Muhammad dia nak samakan, nak serupakan dengan musyabbah bih. Apa dia yang diserupakan? Diserupakan dengan bulan. Dalam bentuk wajah syabah dia tu, dalam bentuk apa? Bukan nak kata Nabi Muhammad ni jenis bulat, macam Doraemon. Tak. Bukan jenis bulat macam tondram dan sebagainya. Wajah syabah dia nak menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW ini ialah pemuda yang cukup cantik. Warna dia, muka dia, kulit muka dan tubuh badan ini bercahaya sebagaimana bulan. Tuan, macam tu. Hatu kita kadang-kadang kita guna juga benda ni, benda-benda balaghah ni. Kadang-kadang cuma kita tak perasan kan.
Kalau kita tanya mat yang mana? Mat yang mendung. Sebut mat yang mendung tu. Jadi fahamlah kita, mana kata kulit dia tak putih, mat yang mendung. Ataupun ada juga hak jenis perangai, hak jenis boleh kira juga kan. Kawan-kawan member tanya budak tu kan, tanyalah nama budak tu Ali ke apa sebagainya. Depa kata, oh budak yang putih macam tayar ke? Nampak? Musyabah begitu. Putih macam tayar, nak serupakan tu, tapi tak apa, ada juga perkataan putih. Jadi benda ni semua dah ada orang kan kita guna juga. Dan ini dia nak sifatkan bahawa sifat kesempurnaan yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Hadis yang seterusnya Abu Ishaq yang 11, sa'ala rajulun Barra bin Azib akana wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithla as-sayf. Qala la bal mithla al-qamar. Ada seorang daripada pemuda tanya kepada Al-Barra bin Azib. Sebelum ni kita biasa dah sebut hadis yang pertama tu daripada Barra bin Azib. Kita cerita pasal Al-Barra bin Azib dah sebelum ni. Akana adakah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni seperti pedang? Dia kata, dia nak serupakan wajah Nabi Muhammad sama ada dengan pedang. Pemuda tu tanya dekat Barra bin Azib. Tak. Barra jawab, la bal mithlal qamar. Tak, bukan. Bahkan seperti qamar. Sebab apa tuan-tuan? Kalau kita tengok misal saif ni, as-saif pedang tu, pedang yang dibuat daripada besi tu, kalau kita tengok memang dia berkilau kalau dipancarkan dengan cahaya matahari. Tapi kalau kita tengok dengan pancaran yang dipancarkan matahari, dengan apa yang dia keluar tu, dia akan menyilaukan mata kita. Betul tak? Daripada silauan pedang tu. Adapun kalau kita tengok bulan lama, boleh duduk lama-lama. Hatu Piramli dia boleh buat lagu macam pasal bulan ni. Cukup banyak lagu dia pasal bulan kan. Nak suruh menyanyi lagi kalau Ustaz Kazim kan. Bukan tak mau menyanyi sangat pun, menyanyi lagi sudah tak ada lah kan. Okey. Dan seterusnya hadis yang ke-12, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyadha ka'annama sigha min fiddatin rajilus sya'ri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkulit putih. Sebelum ni kita cerita dah bagaimana kulit Nabi Muhammad SAW seolah-olah terbentuk daripada perak. Rambutnya pula ikan beralun. Rambut Nabi Muhammad bukan jenis keriting dan juga bukan jenis lurus, berikan beralun. Kita tengok hadis yang seterusnya, hadis yang ke-13. Jabir bin Abdullah mendengar Rasulullah SAW berkata, urida 'ala al-anbiya fa iza Musa darbun min ar-rijali ka'annahu min rijali shunu'ah wa ra'aitu Isa ibn Maryam fa idza aqrabu man ra'aitu. Lama ke? Okey. fa idza aqrabu man ra'aitu bihi shabahan Urwah ibn Mas'ud wa ra'aitu Ibrahim fa idza aqrabu man ra'aitu bihi shabahan bi sahibikum yani nafsuhu wa ra'aitu Jibril fa idza aqrabu man ra'aitu bihi shabahan Dihya. Hadis ni Nabi Muhammad SAW yang cerita sendiri kepada sahabat dia Jabir bin Abdullah. Sudah diperlihatkan pada para nabi kepadaku, Musa kelihatan seperti seorang lelaki. Bagaimana Nabi Muhammad SAW melihat ini ketika mana dia telah di-Isra Mi'rajkan ke atas langit, dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu dengan dia kan, jumpa. Jadi Nabi biasa tengok semua daripada Nabi Adam AS, muka semua Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Nabi tahu. Jadi Nabi cerita dekat sahabat dia, sudah diperlihatkan para Nabi kepadaku, Musa kelihatan seperti seorang lelaki daripada suku Shanu'ah, satu kaum daripada Yaman kan? Satu kaum daripada Yaman, yang mana badan mereka ni tak besar mana, tak kecil mana. Jadi Nabi Musa sama dengan kaum tu, Shanu'ah tu. Dan aku melihat Isa bin Maryam. Kata Nabi sebut lagi, aku melihat Nabi Isa bin Maryam ini ternyata orangnya yang paling mirip dengannya yang pernah aku lihat adalah Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud ini adalah sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sahabat Nabi Muhammad SAW ni, Urwah bin Mas'ud ni adalah seorang yang tampan. Dan dia ni sahabat Nabi Muhammad SAW yang mana yang duduk dengan Nabi Muhammad SAW semuanya tampan-tampan. Sayyidina Zubair, Sayyidina Jabir dan sebagainya semua tampan. Sehingga kan ada seorang yang bernama Jabir
alaihissalam, Jabir. Sayyidina Jabir ni sahabat kepada Nabi Muhammad SAW ni, mempunyai apa tu orang panggil tubuh badan yang cukup cantik selepas saja daripada Nabi Yusuf alaihissalam dia ni. Dan apabila dia pernah sekali dia keluar berperang dengan Sayyidina Umar al-Khattab kan, apabila dia nak keluar berperang dengan Sayyidina Umar al-Khattab, dia pun buka baju dia. Dia buka baju dia ikat kat perut, nak pergi perang dengan semangat yang berkobar-kobar, nak pergi bunuh musuh-musuh. Kemudian Sayyidina Umar ambil tongkat dia, tepuk perut dia, pakai balik baju kan? Jangan buka baju. Dengan sebab apa tuan-tuan? Sayyidina Jabir ni cukup hebat. Bila kata orang tengok dia tu, orang akan terpaut. Dan Sayyidina Umar sendiri pun dia tengok, dia suruh pakai baju, pakai balik baju. Kemudian dia jalan selangkah ke depan, dia cakap dekat orang yang sebelah dia, daripada sahabat juga, dia bagi tahu kata aku tak pernah melihat selain daripada yang telah digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Nabi Yusuf AS yang cukup comel ni. Dan antara orang yang kedua yang paling comel adalah Sayyidina Jabir. Dia kata, dia bagi tahu dekat sahabat dia. Jadi aku suruh tutup tu dengan sebab aku takut orang akan bawa fitnah kepada orang lain. Sebab dengan tubuh badan dia yang cantik dan rupa dia yang tampan, sahabat Nabi ni semua rupa-rupa dia yang tampan. Dan Urwah bin Mas'ud pun seorang yang tampan. Yang ni kalau kita bagi tahu kat sini kan, muka Nabi Isa ni tuan-tuan, sebenarnya kalau kita tengok balik sejarah, kita kaji, rupa-rupanya orang Kristian ni depa dah tengok dah benda-benda rupa yang mana nabi-nabi daripada Nabi Adam dan sehinggalah kepada kita. Dia ada satu kisah dia pada satu tempat tu, masa zaman dulu, kerajaan Rom yang besar sekali tu. Allah Subhanahu Wa Taala dia dah turunkan semua wajah-wajah nabi. Jadi depa dapat buku tu, depa simpan dekat Rom pada zaman Nabi Muhammad ada. Jadi Nabi Muhammad SAW pada masa tu di bawah jagaan Hercules dekat Rom tu. Jadi Nabi Muhammad SAW dia utuskan dua sahabat dia untuk berjumpa dengan Hercules kan? Jumpa dengan Hercules, bawa surat yang menyatakan bahawanya kalau kamu memeluk Islam, al-Islamu taslim, kalau kamu peluk agama Islam, nescaya kamu akan selamat. Surat tu tulis macam tu ya, tak tulis banyak pun. Dan bawa dua orang sahabat ni, dan salah seorangnya ada yang kata Urwah bin Mas'ud, tapi tak berapa nak pastilah. Ada seorang kata salah seorang daripada dua tu Urwah bin Mas'ud ni, yang mereka pergi dua orang dekat kepada kerajaan Hercules ni. Mereka nak pergi apa? Mereka nak pergi berjumpa, nak bagi tahu suruh Raja Hercules memeluk agama Islam. Jadi apabila mereka pergi berjumpa dengan Hercules ni, Hercules tak ada lah orang besar kan, orang besar kita pun mana turun. Jadi turunlah gubernur dia. Tengok dengan dua orang saja, gubernur dia turun dengan berpuluh ribu tentera, orang panggil batalion. Satu batalion punya turun sebab dengan dua orang ni saja main. Jadi mereka ni tengok dua orang ni cukup hebat, takut keizahan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi dekat orang Islam pada masa tu, dengan sebab mereka ni melakukan ibadat kuat dan sebagainya, tahajud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kat mereka kelebihan macam tu, sampai orang kafir tengok pun gerun. Jadi mereka ni gerun tengok dua orang ni. Mereka dua orang yang turun beribu orang batalion. Kemudian datanglah seorang ketua dia lah, mai tanya apa nak berapa kan, tanya macam tu, nak cepat cerita ni, apa nak berapa, kami nak jumpa Hercules. Dia kata tak boleh, Hercules tak mau jumpa kan. Macam kita lah, kadang-kadang pergi menteri besar, tak boleh, nak jumpa aku saja saya aku pergi bagi tahu, macam tu lah kan. Jadi dia kata tak boleh nak jumpa. Tapi dua orang ni kata dak, kami daripada utusan Nabi Muhammad daripada Madinah, kami datang sini nak berjumpa sendiri dengan Hercules, aku tak mau jumpa dengan hang. Kata macam tu kawan ni cerin terus. Tak apa, okey, aku pergi jumpa dengan Hercules. Kawan ni pergi panggil Hercules. Dipendekkan cerita, Hercules pun turun. Hercules yang pakai rambut yang mereka buat. Kalau tuan-tuan bisa tengok gambar-gambar mereka tu, tahu lah kan, yang ada dengan toncang tu kan. Macam tu, Hercules pun macam tu dulu kot kan. Jadi turun nak jumpa dengan dua benda ni. Mereka
gubernur tadi tu pergi bagi tahu kata ada 2 orang yang hebat kami tak pernah tengok sebelum ni pun nak main jumpa dengan tuan. Tapi Hercules pun turun, okey tak apa, aku pergi jumpa. Kemudian dia pun bagi tahu kata Nabi Muhammad SAW, utuskan surat ni kepada tuanku. Kawan tu baca dan dia tak koyak. Kerajaan lain semua koyak. Kerajaan Hercules ni, bawah kerajaan Rom ni tak koyak. Dia ambil, okey, bawa masuk. Kemudian dia kata depa bagi tahu kata Nabi Muhammad kata hang ada simpan pasal gambar-gambar para nabi daripada Nabi Adam sehingga Nabi yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Jadi dipendekkan cerita, Hercules kata betul ada, jom masuk mai tengok. Dia ajak masuk, nak masuk saja buka satu bilik kebal kan, nak boleh masuk berapa pintu punya nak kena buka masuk. Apabila depa dah masuk dah sampai satu bilik tu, bilik yang kebal tu, depa tengok nak buka pula satu-satu tu ada 25 pintu tu, sebab 25 Nabi Rasul yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi satu persatu pintu tu kena buka pula, pintu besi buka bawa keluar. Yang ni muka Nabi Adam alaihissalam. Buka yang kedua Adam, Idris, Nuh, Hud, sampai yang pintu kelima sahabat ni minta kata, aku nak ambil gambar ni. 2 orang sahabat ni, kami nak ambil gambar ni, kami nak peluk dan cium. Dia kata sebab apa? Kan? Gambar lain orang tak ambil. Yang ni seolah-olah muka sahabat kami ni. Siapa dia? Beliau adalah Rasulullah SAW, Muhammad utusan Allah yang berada di Madinah. Dia kata sama. Ni pintu yang kelima. Kan? Jadi dia kata okey tak apa, anak-anak ambil lah. Kan? Ambil dulu. Kawan ni pun ambil. Punya lama depa perjalanan daripada Madinah Nabi punya lama. Jadi lama depa rindu. Depa tengok gambar tu terus rindu. Ambil gambar tu, depa pun cium dan sebagainya. Depa beritahu kami cukup rindu. Maka depa kata, Hercules pun kata dekat depa, sebenarnya gambar ni duduk dekat 25 punya pintu. Tapi aku saja ubah, aku nak tengok apa ni betul ke utusan daripada Nabi Muhammad SAW ni. Betul ke daripada Muhammad tu? Dia kata. Jadi aku letak dekat nombor 5. Sebab apa? Kalau dekat nombor 5 ni, kalau betul lah, saya betul lah itu adalah Rasul terakhir, dia pun mengaku kan. Kawan ni dia pun percaya kata yang tu adalah Rasulullah. Jadi Hercules ni dipendekkan cerita dah. Dia kira ada pendek-pendek, panjang juga dah. Pendekkan cerita pendek-pendek dah. Jadi simpan apa dah, kawan ni pun balik dan sebagainya. Mereka pun cerita bahawa Hercules pun tertarik dengan Islam. Jadi Hercules pun memang dia ada sikit perasaan dia pada masa tu nak memeluk agama Islam. Jadi dia naik kat menara. Macam kita nak tengok cerita Masalih ada menara kan, tak besar tu. Jadi dia naik kat atas tu, dia nak umum kat rakyat dia ni kan. Aku nak umum kata bahawasanya hari ni dia nak bagi tahu kata aku nak memeluk agama Islam. Tu dia, rakyat dia cukup marah. Pakat hak yang pederi-pederi yang bawah-bawah tu semua pakat nak buat gelang pedang dah kan. Kawan ni duk tengok Hercules pun dia katalah bukannya jenis berani sangat pun kan. Ketua pun bukannya hak yang duk ada dan ni pun macam tu lah kan. Kalau kata keluar semua macam tu, pakai lari gitu juga lah kan. Ni pun macam tu lah. Jadi Hercules punya dia takut lah. Dia pun sat dia kata relax. Sebenarnya dia kata aku nak test hampa punya iman saja. Nampak dia punya pun cerdik juga. Aku nak test betul tak hampa ni sokong agama kita. Kalau macam ni punya hampa duk marah ni macam ni lah, baiklah. Dia kata ni macam ni lah, baiknya agama hampa ni tentang keimanan kepada agama kita baik macam ni. Dia tak buat lah macam ni, tak buat satu macam tu, dia buat best macam tu, dia tunjuk best macam tu. Okey, ala kulihannya lepas pada tu sahabat ni balik cerita kat Nabi bahawasanya Hercules pun tak masuk lah agama Islam. Maka Sayyidina Abu Bakar pun kata miskin lah kan, dan nak dapat hidayah dah kemudian nak lari. Jadi kadang-kadang benda ni pun kita tengok daripada kisah-kisah ni pun kita tahu siapa yang sebenarnya yang lebih jahat kan. Orang nak masuk agama Islam, kita dah buat yang benda betul dah kan. Mereka nak kata kita ni teroris dan sebagainya. Sebenarnya mereka tu dah lama lagi teroris kan. Ketua mereka nak tukar pengikut masuk Islam pun nak bunuh dan sebagainya. Mereka dah ajak dah kita bahawa mereka tu lebih jahat daripada kita. Okey, hadis yang seterusnya.
Sampai kat mana Urwah? Wa ra'aitu Ibrahim fa iza aqrabu man ra'aitu syabhan bi sahibikum yakni nafsuhu. Jadi Nabi Muhammad SAW bagi tahu kata, aku tengok muka Nabi Ibrahim AS ni sama dengan muka sahabat kamu, iaitu akulah, kan? Jadi muka Nabi Muhammad memang keturunannya pun daripada Nabi Ibrahim. Wa ra'aitu Jibril fa iza aqrabu man ra'aitu bi syabhan Dihya, dan apabila Jibril AS ni muka dia lebih kurang dengan muka Dihya. Dihya ni sahabat Nabi yang cukup handsome, tampan dan sebagainya. Sehingga kan ada hadis yang menyatakan kadang-kadang Dihya mai ke rumah Jibril AS, dia mai menyerupai Dihya. Sehingga kan aku kadang-kadang aku tengok, aku tak boleh nak cap sama ada yang ini Dihya ataupun ini adalah Jibril AS. Sehingga kan Rasulullah SAW bagi tahu kepada aku bahawanya ini turunnya demikian ayat ini menyuruhkan kita sesuatu. Mana kata Jibril AS menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, barulah Sayyidina Aisyah tahu kata bahawa yang mai tadi itu adalah malaikat Jibril, bukan Dihya. Dan yang seterusnya, hadis yang kedua terakhir, Sa'id al-Khudri berkata, aku mendengar Abu Tufail berkata, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma baqi ala wajhi al-ardi ahadu ra'ahu ghairi qultu sifhu li qala kana abyad malihan muqassadan. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada seorang pun yang masih hidup di permukaan bumi ini yang pernah melihat beliau selain aku. Sa'id al-Khudri berkata, jelaskan sifatnya, sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada aku. Abu Tufail menjawab, beliau putih, tampan dan sederhana tinggi. Jadi hadis ni sebenarnya merangkumi semua hadis ni. Kalau orang tanya pun bagi tahu Nabi Muhammad macam mana, sebut macam ni ya. Nabi Muhammad kana abyad malihan muqassadan. Beliau putih, tampan dan sederhana tinggi. Orang boleh faham lah. Hadis yang panjang-panjang belakang yang cerita pasal ni, yang ni adalah kesimpulan dia. Dan seterusnya kita tengok hadis yang kelima, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaja thaniyatain idza takallama ru'ya kan-nuri yakhruju min baina thanayahu. Ada jarak yang kecil pada gigi hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada jarak sikit lah di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila beliau berbicara, kelihatan seolah-olah ada cahaya yang memancar keluar dari antara celah-celah gigi hadapannya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia ada gigi yang mana gigi depan dia tu ada jarak sikit, bukan jarak yang besar lah, jarak sikit saja. Kadang-kadang sahabat kata bila dia berkata-kata, dia bagi tahu sesuatu, maka dia nampak seolah-olah ada cahaya. Jadi ulama sini telah mentafsirkan bahawa ada setengah ulama berpendapat bahawa itu hanyalah kiasan yang menyatakan bahawa gigi Nabi Muhammad adalah gigi dia cerah, putih dan sebagainya. Dan ada satu lagi ulama yang menyatakan bahawa betul apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia berkata-kata, nescaya dia punya mulut ada cahaya yang keluar daripada dalam mulut dia. Yang tu kata setengah daripada ulama-ulama dalam syarah pada kitab Syama'il Muhammadiyah. Jadi cukuplah fasa, kita pun nak masuk yang fasa yang keempat dah. Tengok tuan-tuan pun kan terangguk dan sebagainya. Lagi pakai lelap lagi, jenuh pula nak pergi ambil semayang dan sebagainya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل حالنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وانصر المجاهدين في مصر وفي فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان وفي كل زمن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.